Fokus negeri di bawah Bayu hari ini. Buat kali pertama, Sabah melaksanakan prosiding penerimaan masuk Peguam Syari'i Negeri. Butiran lanjut langsung bersama Muhammad Syarizam Awang di studio Kota Kinabalu. Ya, sahih. Buat julung kalinya, Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sabah telah melaksanakan prosiding penerimaan masuk Peguam Syari'i dengan melantik Nur Shirin Ismail sebagai Peguam Syari'i Negeri Sabah bagi tahun 2023. Pelantikan ini dibuat selepas penubuhan jawatan kuasa khas Peguam Syari'i Negeri Sabah dan kaedah-kaedah Peguam Syari'i Negeri Sabah diwartakan pada tahun 2021. Harapan saya dan harapan kami semua yang beramal dalam perundangan ini, perundangan sivil ataupun syariah, peguam-peguam yang beramal di mahkamah syariah ini adalah orang yang boleh membantu mahkamah untuk memudahkan urusan klien yang ada kes di mahkamah, yang ada proceeding di mahkamah. Selain daripada mempercepatkan pengurusan kes, Datuk Ahmad Din berkata demikian selepas menyempurnakan prosiding penerimaan masuk Peguam Syari'i di Kota Kinabalu. Jelas beliau, peranan utama Peguam Syari'i Negeri adalah membantu institusi mahkamah dalam mencapai keputusan yang adil dan selari dengan hukum syarak. Datuk Ahmad Din turut memberitahu bahawa semua kes-kes berkaitan Mahkamah Syariah Negeri Sabah akan dikenakan bayaran fee, kos dan allowance bermula 2 Mei ini. Pelaksanaan berdasarkan kaedah-kaedah tata cara mal mahkamah syariah fee 2021 dan kaedah-kaedah tata cara mal mahkamah syariah kos dan allowance 2021 yang diwartakan 24 Ogos 2021. Mengenai statistik kes penceraian di Sabah, Datuk Ahmad Din berkata sebanyak 64,491 kes telah didaftar sepanjang tahun 2018 hingga 2022. Daripada itu, lebih 91% atau sejumlah 58,947 kes telah dianggap selesai. Bazar Ramadan Rahmah BRR Plaza Sabindo di Tawau adalah tarikan baharu pengunjung di daerah berkenaan untuk mendapatkan makanan berkhasiat dengan harga berpatutan. Melibatkan lebih 300 gerai dengan pelbagai juadah makanan dan minuman berbuka puasa. Menandakan peniaga bersedia menyahut inisiatif kerajaan sekaligus memberikan kelegaan kepada orang ramai. Saya melihat juga dari segi harga berpatutan. Macam tadi saya beli mihun goreng, baru harganya RM3. Ya, saya beli roti kawin, harganya baru RM2.50 dalam bentuk yang begitu besar. Dan saya melihat juga ramai pengunjung-pengunjung daripada berbilang kaum, daripada berbagai kategori status yang berpendapatan tinggi, berpendapatan rendah, turun sama-sama dan membeli barang-barang makanan ataupun barangan yang dijual di bazar ini. Datuk Nizam berkata demikian ketika ditemui di Bazar Ramadan Rahmah BRR Plaza Sabindo di Tawau. Beliau turut berharap agar pihak berkuasa seperti Jabatan Kesihatan dan Majlis Perbandaran Tawau MPT dapat melaksanakan kawalan kesihatan selain penyediaan pelbagai kelengkapan awam, khususnya melibatkan aspek kebersihan. Sementara itu, tinjauan peniaga di Bazar Ramadan Rahmah BRR Juara Sport Arena Ketiau Putatan menyifatkan suatu penjenaman semula bazar sedia ada kepada Bazar Magnetik Menu Rahmah. Magnetik yang dimaksudkan adalah keupayaan menarik lebih ramai pengunjung daripada pelbagai peringkat untuk mendapatkan keperluan berbuka puasa dengan harga yang murah dan berpatutan. Salah satu keuntungan, sebenarnya kita boleh dapat keuntungan dengan cara kita dapat barang-barangan yang murah tapi berkualiti juga. Kepada rakan-rakan di luar sana yang berniaga, bukan saja kita mengaut keuntungan, tapi dengan cara kita menjual yang menu ramah seperti ini akan menarik perhatian orang ramai untuk membeli dengan kita. Selama dari mula kami berniaga, keuntungan tu mungkin tidak banyak lah, tapi ada. Dengan kita kena pandai balance lah, cari bahan yang murah, pandai carilah di mana dia murah. Sebab kita sekarang banyak supermarket, jadi kita boleh cari di mana-mana bahan yang murah sikit lah. Walaupun benda tu macam murah, tapi kalau orang balik-balik datang kan, ada customer tetap, kita tetap ada untung. Kita berpuas hati. Saya sokong menu ramai ni.
Dari berbagai sudut kalau kita pandang, menu ramai ini bukan saja menolong golongan B40 dalam keadaan sekarang semua barang naik. Kalau kita belanja di kedai makan atau restoran, kita bawa RM10 sememangnya tidak cukup. Dengan ada menu ramah, mereka boleh mendapat hidangan serendah RM5 saja. Ada lauk, ada sayur, ada minuman. Kebanyakan peniaga dan pengunjung yang ditemui turut berpendapat bahawa konsep Bazar Ramadan Rahmah BRR perlu diperluas meliputi setiap daerah dengan sokongan pelbagai agensi awam dan swasta ke arah menjayakan hasrat, menurunkan dan menstabilkan harga makanan dan minuman kepada umum. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri KPDN daerah Sandakan memberi jaminan bekalan keperluan harian menjelang sambutan perayaan Hari Raya Aidilfitri di daerah berkenaan adalah stabil dan terkawal. Ini termasuk keperluan barangan asas utama seperti ayam, telur, minyak masak dan gula. Saya sendiri bersama dengan tim membuat pemantauan bekalan di peringkat pemborong dan juga ladang. Memang permintaan tu agak tinggi. Bekalan tu tidak ada pengurangan lah. Jadi kita melihat bekalan tu tidak ada masalah yang serius. Satu hari jangkaan 5.500 lah tray keluar. Agak cukup lah. Kedai kopi, kedai runcit, market, semua lah. Semua dapat. Pasar raya semua. Satu hari 100 lebih. Mereka ditemui dalam operasi pemantauan di beberapa pusat pengeluaran telur ayam serta penternakan ayam di Sandakan. Setakat ini daerah Sandakan berupaya membekalkan 5,400 kotak telur dan 2,000 ayam sehari melibatkan lebih 150 peniaga, peruncit, pengusaha kedai makanan dan pasaraya di daerah tersebut. Azdi Zukri turut mengakui berlaku kejadian pembelian panik dalam kalangan pengguna di daerah berkenaan akibat peningkatan permintaan disebabkan kewujudan Bazar Ramadan di samping pertambahan tempahan kuih raya. Namun perkara tersebut telah diatasi. Sedikit berita sukan, Sabah dijangka akan menghantar kontingen yang besar pada kejohanan sukan Malaysia Sukma ke-21 yang bakal berlangsung di Sarawak tahun hadapan. Menteri Belia dan Sukan Sabah Datuk Elron Angin berkata penganjuran tamasya di Sarawak itu dilihat memberi kelebihan dan keselesaan kepada kontingen Sabah khususnya menerusi aspek logistik. Jadi kita akan buat satu strategi yang lebih terperinci dan begitu juga dengan kita punya pingat itu, kita punya sasaran itu, ya. Mungkin juga kita akan bukan saja kita pertingkatkan, tetapi sekurang-kurangnya kita akan menjadi juara pada 2032. Ini sesuatu bukan mustahil bagi kita, sebab prestasi kita yang terbaik Sukma setakat ini ialah nomor 4. Datuk Elron berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa induk Sukma dan para Sukma 2024 kontingen Sabah di Kota Kinabalu. Seramai 36 atlet Sukma Sabah telah dilantik menerusi fasa 1 lantikan, manakala lantikan atlet fasa 2 akan dibuat sebaik saja berakhirnya Sukan Sabah Saga 2023. Sukma ke-21 Sarawak 2024 akan mempertandingkan 32 jenis sukan termasuk 28 jenis sukan teras antaranya akuatik, angkat berat, badminton, berbasikal, gimnastik, bola sepak, rugby selain 4 sukan tambahan iaitu Muay Thai, petang, sukan elektronik e-sport dan tinju. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Ikuti lebih banyak perkembangan dari negeri-negeri lain. Kembali bersama dengan Sahih Samsudin di Angkasa Puri. Sahih, silakan. Terima kasih Syarizam. Kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini.